Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda, Wani Carey. Apa khabar pelajar di luar sana, semua sihat? Semangat, sebab Wani pun bersemangat di pagi hari ini. Sebab apa? Hari ini kita akan belajar dan buat latih tubi tentang subjek yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulakan, seperti biasalah, Wani nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP. Bagaimana? Dengan sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka, dan ingat, apabila kita berada di tempat awam, sentiasa jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, sebelum kita mulakan, Wani nak cerita sikitlah pasal sejarah ni kan. Kita tahu kalau kat sekolah, ramai pelajar yang label sejarah ni subjek yang susah, sukar untuk skor. Sebab apa? Dia melibatkan penghafalan, melibatkan pemahaman. Jadi agak susah untuk pelajar-pelajar menghafal, lebih-lebih lagi perkara yang sudah berlaku di masa lampau. Tapi jangan risau. Sebab itu hari ini kita menjemput seorang guru khas yang akan memberi pelbagai input dan juga knowledge tentang menguasai kertas sejarah 1 dan 3. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan dulu profil guru jemputan kita. Cipta sejarah kegemilangan diri, itulah dia moto Cikgu Sharifah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ani. Cikgu sihat dia, Cikgu? Sihat, suka. Berpakaian serba merah hari ini dengan penuh aura positif. Macam ni ya Cikgu. Wani sebenarnya tak sempat berborak dengan Cikgu ya tadi. Tapi bila Cikgu datang, Wani dapat rasakan Cikgu punya aura tu sangat, memang vibe the best lah Cikgu. Dan saya pasti Cikgu memberikan aura yang positif juga kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang menonton Road to Success sekarang ini, Cikgu. Baiklah, sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan sikitlah dengan Cikgu kan. Cikgu Sharifah dah berpengalaman selama 29 tahun mengajar sejarah ya, Cikgu? Ya, sejarah. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikitlah Cikgu mengajar di sekolah mana dan apa pandangan Cikgu tentang ramai pelajar memberi spekulasi bahawa sejarah ini sukar untuk skor A, Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Sebenarnya saya mengajar ni hampir 30 tahun. 10 tahun di SMKA Tok Jiring ataupun Daha sekarang, Sekolah Agama. Kemudian dipindah ke Asrama Penuh, Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Sejarah itu tidak pernah mati. Sejarah sentiasa hidup, sejarah sentiasa membawa anda mengelilingi dunia. Soalan sejarah menjangkau lebih jauh daripada anda bermain nombor 1 hingga 10. Sejarah mengajak anda travel dahulu dan kini. Ya, itu dia permulaan kata-kata yang Cikgu berikan untuk sejarah. Jadi jelaslah sejarah ni tak adalah susah mana kan Cikgu? Tak susah. Tapi itu pandangan Cikgu. Kita nak dengarlah pandangan pelajar-pelajar di luar sana tentang subjek sejarah. Jom kita dengarkan. Saya suka kertas 1 sejarah sebab soalan dia objektif. Nak jawab dia mudah je. Baca setiap soalan tu dengan betul. Lepas tu pastikan kita sendiri dah kuasai setiap bab dalam subjek sejarah tersebut. Saya suka kertas 1 sejarah ni sebab dia soalan yang objektif. Dia ada 40 soalan. So dia senang nak jawab sebab dia ada pilihan jawapan. So cara nak jawab dia senang. Dia baca soalan yang elok-elok supaya tak salah pilih jawapan. Dan pastikan kita kuasai semua subtopik daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya suka kertas 3 sejarah ni sebab tema umum dia dah diberi awal. Jadi, kita diberi kelebihan untuk fokus kepada satu tajuk sahaja. Oleh itu, kita dapat cari fakta dan isi-isi penting supaya kita dapat menjimatkan masa ketika menjawab soalan peperiksaan nanti. Good luck guys! Saya suka subjek sejarah paper 1 sebab ianya sangat mudah bagi saya. Bagi saya, apabila kita memahami kehendak soalan, kita akan dapat menjawab soalan tersebut dengan mudah. Paper 1 diberi 4 pilihan jawapan. Jadi kita boleh pilih antara 4 pilihan tersebut untuk dijadikan jawapan. Paper 1 ini apabila kita membaca dengan teliti, kita akan dapat menjawab soalan tersebut dengan tepat. Itulah
itulah dia pandangan para pelajar mengenai kertas sejarah 1 dan 3. Ramai yang kata kertas sejarah 1 lebih mudah sebab objektif dan ramai juga yang pilih kertas 3 sebab kertas 3 ni open book kan cikgu? Ya, dan telah diberi tema 6 minggu yang lalu. 6 minggu yang lalu. Jadi tak ada alasan kalau pelajar tak sempat buat research mereka kan cikgu? Okey, jadi mesti anda semua dah tak sabar nak tahu apa teknik yang akan diberikan oleh cikgu kita hari ini. Tapi sebelum tu jom kita rehat dulu dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Okey. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda Wani Carey. Baiklah, sebelum kita sambung lagi, Wani nak sentiasa ingatkan anda semua untuk menjaga SOP dengan bagaimana caranya. Sentiasa cuci tangan, pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan paling penting jaga jarak apabila berada di tempat sesak sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, sebelum kita mulakan cikgu, Wani nak bagi tahu cikgu kita bukannya berdua je cikgu di studio ni. Kerana apa? Kita akan menjemput para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Kuala Nerus, Terengganu. Assalamualaikum. Okey, boleh unmute. Apa khabar pelajar semua, sihat? Khabar baik. Khabar baik. Nampaknya Baik. seorang je cakap khabar baik, yang lain okey tak? Okey. Okey, yang Mic lain tak- okey. mic tak betul tu. Okey, tak apa cikgu. Mungkin cikgu kita boleh perkenalkan dululah seorang-seorang. Okey. Kita ada Akil Fikri, Nisa Fatini, Akif, Amirul Haziq, Wan Izzuddin dan juga Nurul Adawiyah. Ni semua pelajar kelas cikgu ke? Tidak. Saya minta dia orang volunteer sendiri. Siapa yang nak ke depan. So, sendiri yang volunteer ya. Ya. Atas inisiatif dia orang. Bagus cikgu, mereka yang volunteer ni mesti mereka yang sangat berani dan ada keyakinan diri dan saya yakin mereka antara calon-calon pelajar yang bakal mendapat keputusan cemerlang kerana mereka volunteer cikgu. Baiklah cikgu, kalau cikgu dah bersedia, cikgu okey? Okey. jom kita Tengok mulakan. cikgu dah pakai baju merah kongsi facai. Ya. Okey, dipersilakan cikgu. Okey. Anak-anak murid cikgu, seperti biasa, cikgu akan bersama anda. Untuk hari ini, slot yang pertama adalah kertas 1 sejarah SPM. Okey, kita dah jalani beberapa episod. Dan cikgu benarkan seandainya awak ada apa-apa nak ditanya, boleh kemukakan. Ya. Ya. Interrupt cikgu pun tak apa. InsyaAllah cikgu boleh ya. Okey, tarikh keramat kita ingat lagi 24 hari bulan dan juga satu lagi 25 hari bulan Februari. Ingat tarikh keramat untuk paper sejarah anak-anak murid. Sepanjang ini yang penting jaga kesihatan. Okey. Jadi hari ini cikgu akan bersama anda mengulang kaji kertas 1 dahulu untuk slot pertama dan kemudiannya kita akan ke kertas 3. Okey. Jadi sekarang kita ada lebih kurang 10 hari lagi atau 2 minggu lagi sebelum SPM, sehari sebelum peperiksaan paper kertas sejarah dan semasa menduduki SPM dan selepas menduduki paper sejarah tersebut. Okay? So, cikgu beritahu awak macam selalu, 2 minggu ini pastikan awak menggunakan teori apa cikgu cakap? Siapa pelari yang hebat itu? Siapa pelajar? Yes, Usain semua Bolt. memakai teori Usain Bolt bahawa speed kita sekarang perlu makin hampir ke garis penamat cipta rekod seperti Usain Bolt. Seolah-olah 44.7 km makin hampir per jam. Mesti makin laju usaha kita. Dan sehari sebelum peperiksaan, tempoh bertenang, jaga kesihatan. Kita ada 5-6 bilik isolasi alternatif dan sebagainya. Janganlah kita ke bilik tersebut. Biar kita di dalam dewan periksa. Semasa menduduki, kita ada tipsnya yang biasa awak lalui dan selepas kita duduki. Ini step yang perlu awak jalani dan telah awak jalani sejak daripada sekolah rendah lagi untuk paper 1 ini. Ya. Okey. Ada 2 prinsip utama bila kita menduduki kertas. Yang pertama sekali, lazimkan diri melihat buku teks ya. Lazimkan diri melihat buku teks dan lazimkan untuk menjawab soalan. Lihat jadual, lihat rajah, lihat peta, gambar-gambar tokoh, peristiwa, gambar peristiwa dan petikkan pada sudut-sudut maklumat dan sebagainya.
Okey. Bila menjawab kertas 1, lazimnya ada 5 fokus utama anak-anak murid cikgu. Biasa cikgu sebut ini. Yang pertama, pemahaman konsep. Soalan berkaitan ciri, ideologi, berkaitan dengan falsafah dan dasar. Ini agak sukar. Bila baca buku teks, tengok sumbangan tokoh, tengok gambar, tengok peranan. Bila baca buku, bila buat latihan, tahu bahawa fokusnya akan bertanya sebab. Mengapakah? Ya, itu antara fokusnya. Kesan dari sesuatu peristiwa dan juga soalan kebat. Walaupun objektif, kadang ada yang memerlukan anda berfikir. Wani biasa lalui soalan kebat berfikir? Biasa cikgu, saya rasa semua subjek pun banyak dah terapkan kebat. Ini adalah dasar kerajaan kita supaya pelajar-pelajar kita menggunakan akal mereka aras yang lebih tinggi. Betul cikgu. Supaya menjadi lebih kreatif ya anak-anak murid cikgu. Okey, kita pergi ke soalan yang lazimnya awak lalui. Okey, bila baca buku teks awak akan jumpa petikan ini. Okey? So, kalau soalan tentang Mohenjo-daro, tak lari tak bukan, selalunya awak baca tentang apa? Okey, tentang apa kalau Mohenjo-daro? Okey, siapa tahu? Siapa tahu? Akil? Boleh je jawab. Siapa? Boleh jawab. Kalau Mohenjo-daro Harappa tentang apa? Bandar terancang cikgu. Bandar terancang cikgu. Ya, bagus Haikal. Bandar terancang, bagus. Ya. So, di sini lihat. Tamadun Indus, Mohenjo-daro dan juga soalan tentang bandar terancang. Okey. Sekarang kalau lihat gambar sini, Camilo di Cavo. Soalan Otto von Bismarck, soalan bertanyakan tentang apa? Kalau kedua-dua tu Negara bangsa. Yes, negara bangsa. Lagi lain pada negara bangsa? Real politik. Real politik. Real politik. Tak akan lagi punya. Ini berdasarkan latihan setiap kali kita buat. Ya. Sama ada soalan tahun-tahun lepas ataupun soalan topikal. Keluar saja gambar Bismarck. Soalannya tentang apa? Real politik. Negara bangsa. politik. Okey. So soalan tanya, bagaimana mereka menggunakan pendekatan real politik? Okey. So kalau real politik lazimnya ya tak akan lari daripada okey. Real politik. Soalan tak akan lari daripada jawapannya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, siapa? Nurul Adawiyah. Okey, apa Melancarkan jawapan? peperangan. Okey, kenapa awak jawab untuk peperangan? Apa konsep real politik dengan peperangan? Real politik membenarkan apa cara tipu helah, Okey, bagus. penggunaan senjata dan juga pemalsuan dokumen. Okey, jadi yang mana antara empat-empat ni yang awak rasa macam ada pengganggu yang mengkonfuse awak? Yang paling hampir awak rasa macam mungkin jawapan ini. Yang mana agak-agak? Lebih kurang jawapannya sama Mengemas kini maksudnya. undang-undang paling hampir cikgu. Mengemas kini undang-undang agak-agaknya lah. So mungkin ini menyebabkan soalan nombor 2 ada fikir antara A dengan B. Okay, so apa ada nak buat kalau ada confuse A dengan B? Apa ada nak buat kalau confuse A dengan B? Nak fikir ke? Baca balik soalan cikgu. Okey, lain pada baca balik. Kalau lama sangat kita beralih kepada soalan lain. Bagus, ada. Jadi anak-anak murid sekalian, apabila kita berasa tak boleh jawab bahagian itu, tinggalkan dia pergi ke soalan lain. Okey, so ini adalah. Okey, kita pergi soalan 3. Nampak gambar tokoh Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar, soalan lazimnya akan berfokuskan kepada siapa tahu kalau gambar Sultan Abu Bakar? Siapa? Siapa tahu? Akil Fikri dia dah buka mic dah tu. Nak jawab ke? Fikri. Okey. Cuba. Pasal undang-undang tubuh kerajaan Johor cikgu. Okey, bagus. Undang-undang tubuh kerajaan Johor. Okey, lagi? Selalunya Sultan Abu Bakar. Lain pada undang-undang tubuh adalah berkaitan dengan apa jawapan dia yang ini? Yang ni menggubal perlembagaan bertulis cikgu. Okey, perlembagaan berkaitan dengan undang-undang tubuh. Hampir sama. So, Akil akan jawab. Yang ini jawapannya ialah
B. Saya akan jawab B, cikgu. Okey, bagus Akil. Akil pilih B. Okey, bila Akil telah pilih B, Akil terus transfer jawapan Akil ke atas kertas OMR. Bagus. Ya, tidak ragu. Ada tadi ragu nombor 2. Ada A ke B. Okey, ada dah skip soalan nombor 2. Akil jalan terus. Ya. Okey. Nombor 4 soalan. Okey, masyarakat Arab Quraisy Mekah menentang penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW kerana okey, kalau awak lihat dalam buku teks ada jawapannya. Okey, ada jawapannya. Okey? Okey. Okey, sorry. Ni memang semua soalan dia diberi petikan buku teks ke cikgu? Tidak diberi petikan buku teks, tetapi bila kita baca, kita cuba mencari dalam buku teks tu mengapa, kenapa. Kan 5 prinsip tadi tu. Ya. So 5 prinsip itu applykan. Ya, Okey. kita kena applykan. Jadi dalam penyebaran ini kita akan lihat bahawa dalam buku teks menyatakan perbezaan dari segi kepercayaan. Okey? So kita tengok pilihan di sini. Amalan kepercayaan. Okey. And then ada tak apa-apa lagi yang mungkin boleh kita guna? Okey. Prinsip persamaan taraf. 2. Persamaan taraf. Okey. So ada tak yang awal-awal kita nak buang yang antara 1, 2, 3, 4 ni, yang mana kita nak skip awal? Yang mana pengganggu yang paling tak berkaitan? Okey, siapa? Nisa Fatini. Yang mana? 3. Nisa. 3, cikgu. 3. Okey, buang awal. Okey, so kita tinggal 2 ni, kita pun dah tengok. Oh, sure yang ini. Ya. Ini pun kita kadang buat. Awak boleh singkirkan awak. Ya? Betul cikgu, kalau kita betul-betul fahami petikan itu dah boleh nampak jawapan. Dapat markah percuma. Berdasarkan latihan yang kerap kita buat, Ya. keluar saja satu pernyataan, keluar saja satu kita panggil macam perkara, sama ada fokus soalan tersebut, terus datang. Ya, betul. Tidak ada masalah sebenarnya untuk awak. Okey, soalan seterusnya. Mongkut Chulalongkorn dalam buku teks telah memperkenalkan sistem birokrasi barat di Thailand. Mengapa sistem tersebut diperkenalkan? Okey, kita pun baca semua. Menambah kuasa raja, menghalang penentangan rakyat, okey, mengenepikan tradisi agama, mengekalkan kemerdekaan. Yang mana kita nak rasa-rasa nak buang terus antara A, B, C, D kelas? Wan Izzuddin. Izzuddin yang mana? Menambah kuasa raja. Okey, yang ini awak nak buang terus. Buang terus A. Sorry. Okay, cikgu kena tekan belakang, arrow belakang tu. Boleh cikgu? Okey. Aha, belakang lagi. Okey, belakang lagi. Satu Alright. lagi. Okey ya. So, Izzuddin nak buang yang ini. Kita Ada buang lagi A. Izzuddin nak buang? Ada lagi Izzuddin? Menghalang penentangan rakyat. Okey, ini pun Izzuddin nak buang. Jadi ada 2 Izzuddin. Yang mana? Pilihan? Saya memilih jawapan D. Jawapan D. Okey, kenapa Izzuddin memilih D? Kerana Raja Thailand telah memperkenalkan sistem birokrasi barat sebab bertujuan dia nak elakkan penjajahan British atau penjajahan kuasa luar terhadap Thailand. Bagus ya, bagus ya. Yeah. Jadi dengan mengelak daripada penjajahan direct, kita tahu bahawa dia dapat mengekalkan kemerdekaan. Okey, bagus Izzuddin. Izzuddin ni kita panggil dai. Oh. Ya, sebab selalu jadi imam dan dia macam tak boleh buat salah-salah sikitlah kat sekolah. Menjadi pelajar contoh. Contoh, walaupun masa sukan baru ni dia macam try menari macam tu. Oleh kerana title dai tu dia macam berhenti sekejap. Ya. Tapi cikgu sempatlah snap gambar dia tengah menari tu. Alamak. So dai yang diragui. Dai yang diragui tak apa, saya pasti mereka ni pelajar yang baik-baik saja. InsyaAllah berjaya jadi dai. Ya, betul. Okey.
Okey, sekarang kita ke slide seterusnya. Nasionalis. Okey. Ada siapa nak baca soalan ini, kelas? Okey, siapa lagi belum baca? Siapa lagi? Siapa nak? Akif Kurus. Akif Kurus. Yes, Akif Kurus. Nampak birthday dia kemarin ya. Okey, Akif Kurus, cuba baca soalan. Nasionalis di negara kita berjuang membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah luar. Apakah faktor kejayaan perjuangan nasionalis tersebut? Okey, Akif rasa apa jawapan dia? Ana Nak jawab mana jawapannya, dulu? Akif. Saya rasa jawapan dia B, perpaduan penduduk tempatan. Perpaduan penduduk tempatan. Okey. Ada yang mana Akif nak buang dulu, nak singkir awal yang mana? Kita singkirkan dulu. Singkir dulu. Saya rasa Ansar. yang pengganggu A. Akif nak A, buang cikgu. A. Okey, lagi? C, C, kecekapan Akif. penggunaan senjata. Okey, so B dan juga mungkin D. Tapi adakah dia berpakat dengan kuasa asing? Nasionalis ni? Tidak, cikgu. Di mana pembesar tempatan, dia bersatu padu dengan penduduk tempatan. Okey, bagus. Ya, bersatu padu. Kalau kita tengok di sini, dia pemaklum tolong menolong. Ya. Dalam buku teks awak disebut tolong menolong antara pemimpin. Bila kita baca buku teks, saya selalu sebut baca buku teks. 2 kitab itu. Ya, awak generasi terakhir membaca buku teks tersebut. Ya. Okey, so sini saya buat satu kesimpulan dalam kertas 1. Semasa menduduki kertas 1, Ya. anak-anak murid perlu ingat 7 perkara ini. 7, ada perkara 7. ini. Okey. Biasa tak Wani melalui step-step ini? Nak kata masa saya lah cikgu, Ya. tak ada 7 step ni cikgu. Dia satu step je, baca terus jawab. Sebab itulah. Tapi alhamdulillah lah sejarah saya tu A lah kira cikgu. level pandai lah tu ya, level tinggi lagi. Ya. Baca terus jawab, baca terus jawab ni. Ya, cikgu. Tadi kita lihat ada pelajar yang boleh jawab dengan tepat. Betul. Kita juga lihat ada pelajar yang alamak nombor 2 tak ingatlah jawapan kan. Betul, Ada ya. beberapa. Ada tadi kan tak ingat jawapan. Okey. So semasa kita menduduki, faham kehendak soalan. Faham. Tadi dia tanya birokrasi. Ya. Katakan. Faham cara penentangan. Faham kehendak soalan. Faham sumbangan Sultan Abu Bakar. Faham kehendak soalan. And then singkir pengganggu. Ingat lagi pengganggu yang awak buang tadi. Akif, Kurus. Ingat 2 pengganggu tadi? Ya, Akif masih ingat. Akif tu. tak ingat memang tak kurus lah. Ingat, cikgu. Ya, tak Saya ingat, ingat, tak. cikgu. Ingat, okey. Ya. So kita akan singkir pengganggu, buang. Okey. Yang ketiga, pilih paling tepat. Tadi ada 2 kan, awak confuse. Betul. Okey, sekarang pilih paling tepat. Tinggalkan soalan yang sukar. Sukar. Tinggalkan soalan yang sukar. Sukar. Okey, itu yang keempat. Okey. Tapi ada tadi telah membuat satu tindakan yang betul, iaitu tinggalkan Tinggalkan. soalan nombor 2. Dua, Sebab ya. ada confuse antara undang-undang ke yang mana ni ada kata. Terus pindah jawapan ke OMR. Akil Fikri tadi. Ya, betul. Jawab terus pindah, terus Ya, pindah. dengan yakinnya. Yes. Jangan awak jawab kertas 1 habis semua baru nak patah balik ke borang OMR. Habis Betul. 1 terus pindah, habis 2 terus pindah. Jangan tunggu jawab di atas kertas semua baru nak transfer. Bimbang. Bimbang tiba-tiba sakit perut lah dalam Dewan Peksa. Tak sempat nak sketch dah cikgu. Yes, sakit perut 1. Dan kemudian rasa macam Tak macam yakin. pula. Tak yakin Nak pula. tukar Dan balik. ni tak tanda lagi ni atas kertas OMR. Kosong lagi ni. Kosong lagi. Jadi bila kosong ni, sebab tu cikgu kata pindah terus ke OMR. Okey. dan Yang keenam, yang keenam, bila patah balik ada tadi pergi ke soalan nombor 2. Patah balik. Okey. Bila patah balik ni lah yang kita bermain. Ada 2.
Okey, adakah ada nak lempar dadu? Tak, cikgu. Tak. Adakah ada nak buat Bismillahirrahmanirrahim? Itu memang Cikgu, pilihan baca akhir-akhir balik. tu. Baca balik. Ada nak yang baca kata. balik. Okey. Baca tak dapat juga. Okey, saya ingat satu petua daripada Dr. Syukri Abdullah. Ya. Katanya teknik CPP. Teknik CPP. Ha. Macam mana tu, Wani cikgu? biasa dengar. Cinta pandang pertama. Oh, cinta pandang pertama. Okey. Wani tahu cinta pandang pertama? Anak murid saya jangan kata tahu. Salah. Wani tahu? Tahu, cikgu. Tapi Contohnya macam mana kalau Wani cinta pandang pertama, Wani? contohnya bila kita nampak cinta, itu bukan cinta kita. Bukan Tapi cinta. bila kita nampak seseorang itu di depan kita, kita yakin dialah jodoh kita. Waduh, iman kita sama bergetar dengan begitu. jawapan. Ya, Jadi, bila kita tengok soalan tu, naluri kita macam, rasa ni lah, rasa ni. ya, ya. Okey. Naluri awak kadang-kadang Allah tunjuk dekat awak, berasa macam inilah jawapannya. Ya. Itulah yang dikata cinta pandang pertama, rasa macam yang inilah. Terus tanda yang itu. Terus tanda yang itu. Betul. Tapi cikgu tak naklah keluar-keluar Dewan Peksa. Cikgu saya cinta pandang pertama banyak tadi cikgu. itu- Apa maknanya kalau cinta pandang pertama banyak? Maksudnya apa, Maksudnya pelajar? apa tu? Maksudnya apa? Nisa nak jawab. Banyak tak boleh jawab, cikgu. Banyak tak boleh jawab. ya. Jadi biar ada sedikit saja. Kalau zaman cikgu dulu kata balik sedia rempah cabai lah. Macam itulah. Ya, cikgu. Faham, Okey, faham. so Okey. jangan terlalu banyak teknik cinta pandang pertama. Alright. Jangan banyak. Mungkin arah soalan kita ada 8 sahaja yang susah. Ya? Yang lain tu jangan pakai teknik ini. Okey. okey. Cikgu ada lagi 5 minit untuk terangkan sejarah kertas 1. Cikgu ada dah sediakan kertas 3 juga kan? Dah ada. Okey, lepas ni Okey. kita akan terus ke kertas 3 ke ada Okey. kertas 1 lagi? Okey, selepas daripada ni kita akan ke kertas 3. Okey, boleh. Tapi cikgu nak ingatkan bila habis daripada jawab semua dah pindah ke OMR, hitung soalan berapa awak hitam. Pastikan 40 soalan awak hitam. Pakai pensel 2B. Cikgu tak galakkan pakai pensel mekanikal itu sebab kadang berlubang itu kan semangat. Betul, Semangat. cikgu. Dan salah berlubang tu payah. Nak Ya, bikin. takut terkoyak nanti. Takut terkoyak ya. Okey, cabarannya. Cabaran kertas 1 tak semak, tak buat latihan. Ya, tak buat latihan topikal dan juga yang tahun-tahun lepas tak yakin dengan jawapan. And then gopoh, cuai. Ya. Kenkangan masa, tak bagi betul satu soalan 1 minit. Ya. Dan tidak faham konsep istilah. Yang ini yang mungkin awak cinta pandang pertama. Okey. So itu antara cabaran kertas 1. Okey. Okey. Habis kertas 1. Hai bye-bye kah? Apa Hai, nak buat bye-bye bila kah? habis kertas 1? Selalunya awak buat apa kelas? Mira, Haziq? Kalau Mira, habis kertas Haziq. 1? Selalunya lepas keluar kita orang bincang, cikgu. Bincang. Okey. Ada orang lain? Okey, pendapat lain? Pendapat lain habis kertas 1? Nisa? Saya tak bincang, cikgu. Saya lupakan terus. Saya lupakan terus. Itu okey. sama macam saya. Saya Ya. lupakan, cikgu. Okey. Pass is pass. Okey, orang lain ada lagi satu idea? Okey, mungkin lagi seorang. Ada. Okey. Saya ada, cikgu. Okey. Okey, macam contoh kalau kita tinggal jawab kertas 1 tu, ada bab-bab atau topik yang kita lupa, kita recall balik lepas tu. Oh, nak buka juga Sebelum lah, jawab nak tu buka paper tu. balik. Untuk yes. buka cikgu. Okey, nak buka juga. Okey. So sebenarnya itulah situasi di sekolah asrama penuh. Pelajar selepas daripada paper 1 akan cek. Sebenarnya saya tidak menggalakkan awak berbuat demikian. Habis kertas 1, habislah. Ya. So selalunya cikgu saya, cikgu Rohani atau cikgu Suhaimi akan bawa kotak besar, akan memaksa mereka masukkan dalam kotak kertas 1 ini. Okey, ada juga yang seluduk-seluduk. Ya, Okey. betul. Tak nak bagi cikgu, tak nak bagi. Okey, kenapa tak nak bagi? Ada sebabnya. Okey, ada sebab.
Pertama, kebanyakan di kalangan mereka nak menghitung, nak mencari macam Aki kata tadi, alah tak ingatlah maritim ni. Apa maksud maritim? So dia nak cari juga, dia geram untuk persediaan kertas 2. Betul. Ada juga yang dia dah nak kira berapa dia dapat per 40 untuk dia target kertas 2 dan kertas 3. Ini yang paling ramai buat. Okey. Mereka akan cepat-cepat menanda dalam masa gap untuk kertas 2 tu kadang. Ataupun nanti selepas habis kertas 2, mereka akan bilang. Berapa betul? Kalau 35, 38, yes, A+, dia kata. Itu susah tu cikgu. Itu susah. Bila kita dah terlalu yakin jawapan tu betul. Yes, yes. Dan juga satu lagi, kalau tak dapat 30 lebih, maka dia boleh mengganggu emosi. Betul cikgu, setuju. Ya. Okay. Jadi ini situasi mengapa kami mengumpul balik kertas 1. Dan ketika ini juga sebenarnya melalui media sosial kadang-kadang sudah pun ada keluar jawapan kertas 1 dijawab oleh kawan-kawan mereka. Jadi saya kalau boleh nak mengelak mereka daripada melihat jawapan kertas 1 kerana boleh mengganggu emosi awak untuk kertas seterusnya. Betul cikgu. Jadi untuk sekarang ini kita dah meneroka kertas 1, teknik menjawab dan latih to be untuk kertas 1 ya. Dan lepas ini kita akan buat kertas 3 pula. Tapi sebelum tu kita nak bagi anda rehat dulu lah. Dan kita nak bagi Cikgu Sharifah pun rehat sebentar. Dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Baiklah, sebentar tadi kita dah bersama dengan Cikgu Sharifah dan juga pelajar dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Kuala Nerus Terengganu untuk sama-sama kita tahu teknik menjawab kertas sejarah 1. Tapi sekarang ni kita nak tahu kertas 3 pula ya Cikgu? Ya, kertas 3. Kalau Cikgu sudah sedia dipersilakan. Okey. Jumpa lagi anak-anak murid cikgu. Semua senyum. Semua senyum. Okey, kan comel gitu. Comel gitu. Okey. Haziq dandai ya. Okey. Sejarah kertas 3. Jom kita ke sejarah kertas 3. Satu kertas open book test ya. Kertas ini sebenarnya kertas yang menguji awak kekuatan. Selalunya Wani selepas paper 3, semua orang akan ambil snap capture jari masing-masing. Siapa yang tak bengkak, siapa yang tak timbul sedikit, habislah. Tak cukup lah tu dia tulis. Tak cukup lah tulis. Macam ada ketul sedikit keluar, perfect. Ya, betul. Ya. Masing-masing akan capture jari mereka. Okey, kertas 3. Bersama cikgu hari ini, cikgu akan terangkan bagaimana untuk menguasai kertas 3 open book test dan cabaran kita dalam kertas 3. Ya. Sebenarnya kertas 3 ini boleh membantu awak ya, untuk mendapat skor 20/20 atau 100%. Full mark. Full mark boleh. Ya, insya-Allah boleh. Ya, kalau awak tidak membazir masa, berfikir dan sebagainya. Okey. Tema umum. Bila diberi tema umum ni? Bila pelajar? 6 minggu sebelum paparan. 6 minggu sebelum. Bagus, 6 minggu. Masa tu awak di mana? Saya kat rumah. Okey, masa tu mereka menjalani PKP di mana mereka semua berada di rumah. Ya, saya mengedar dalam talian dan kemudian baru cikgu print dan edarkan. Semua adalah mesti mengikut peraturan lembaga. Guru tidak dibenarkan menyedia jawapan untuk mereka. Ya, so mereka kena cari sendiri. Okey. So tema umum telah diberi. Seorang baca tema umum? Okey. Kita nak minta siapa baca? Siapa baca? Saya cikgu, saya. Okey. Akif. Okey, kurus. Depan ni kurus. Okay. Tema umum Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa. Perang Dunia Pertama juga dikenali sebagai The Great War, perang besar yang pernah diketahui oleh manusia. Perang tersebut juga menandakan bermulanya konflik antarabangsa yang lain dan meninggalkan kesan yang besar terhadap dunia. Okey. Ada 3 perkara yang cikgu highlightkan di sini. Okey. Yang pertama, Perang Dunia Pertama. Yang kedua, konflik antarabangsa
Yang ketiga, kesan yang besar. Fokuskan kepada 3 perkara ini. Tapi awak mesti ada bersama awak ya bila nak jawab kertas 3 ini. Yang pertama, semua sudah ada tema umum? Ada. Semua sudah ada. Ada. Semua sudah ada. Kena ada. Okey. Sorry ya. Semua dah dapat 6 minggu awal. Jadi tiada alasan kalau tak sempat cari bahan-bahan untuk dibawa masuk ke Dewan Peperiksaan nanti. Ya, betul Wani. Okey, 6 minggu tema telah diberi. Semua kena ada. Ya. Yang kedua, bincang dengan guru dan rakan reka soalan. Okey, ada awak lakukan sekarang ini? Ada cikgu dah reka. Ada cikgu. Okey, yang mana yang awak buat sekarang? Ada jumpa cikgu, ada jumpa rakan? Ada cikgu. Ada. Ada reka-reka soalan? Ada. Betul, ada. Okey. Pastikan ada buku teks dan bahan sokongan. Ada buku teks semua? Ni bahaya ni kalau tak ada ni. Ada cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Agaknya soalan ini dari bab berapa? Bab Okey. 9. Bab 9. Bab 9. Tingkatan 5. Okey, bagus. Ada bahan sokongan? Ada you. Ada cikgu. Okey, cari mana bahan sokongan? Cikgunya iPad cikgu saja. Cari dalam iPad. Okey, orang lain? Ni semua cari sendiri ke? Cari Pinjam sendiri. kawan punya. Okey, bagilah photostat lah sekali ke macam mana? Okey, cari sendiri. Ada mak ayah boleh masuk hantar ke? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Tak boleh. So, mereka sebenarnya telah berpisah dengan mak ayah mereka sejak daripada 20 bulan 1. Seandainya parent ingin meninggalkan bahan-bahan sokongan kertas 3, letak kepada Pak Cik Gad di depan. Oh, macam tu je cikgu. Tak boleh jumpa. Tak boleh jumpa orang luar pun tak boleh masuk. Faham. Okay? Okey. Jadi ayah akan beritahu bahan kertas 3 ayah tinggal dekat Gad. Okay? So mereka akan pergi ambil lah. Ya. Kalau nak kopi banyak-banyak pun dia orang akan maklum kepada ayah untuk kopi. Okey. Ada tagging semua bahan? Ada tagging semua bahan? Tagging. Ada cikgu. Mira Aziz senyum panjang tu. Mira lain macam. Mira. Tak apa, kejap lagi tanya. buat, okey? Tagging dah? Belum. Ngaku. Okey, asal mengaku je ya. Okey, simpan bahan, ikutilah seminar. Okey, yang ini saya nak cerita dan akhir sekali latihan simulasi. Simulasi. Simpan bahan ini adalah satu perkara yang begitu sensitif bagi pelajar-pelajar ini. Terutama sekali pada malam. Sebenarnya nanti mereka akan lalui, masing-masing akan masukkan bahan dan juga buku teks dalam bantal. Oh ya? Ya. Pergi surau bawa bantal. Pergi kantin bawa bantal. Ya. Kenapa duduk dalam bantal? Sebab takut kawan pinjam lepas tu hilang. Ya, betul. Tidur malam pun lapik buku teks itu bawah. Sebab kalau hilang buku teks, habislah. Betul cikgu, sebab bahan sokongan tu kita dah sedia highlight semua benda. Yes. Kalau orang ambil cikgu, itu satu kerja yang susah tu cikgu. Ya. So kita boleh lihat di surau banyaknya bantal diletakkan. Jangan pegang ya. Jangan pegang bantal mereka. Dan di surau jugalah boleh lihat nota yang bersepah. Tapi untuk kertas 3, bantal itu istimewa. Ya. Bantal hikmat. Ya. Semua simpan buku teks dalam bantal itulah dan juga nota. Takut kawan terambil. Okey, idea yang bagus. Okey, itu yang bagus. Okey. Dan juga latihan simulasi. Duduk 3 jam, cuba jawab soalan. Ya, Okey. kita ada banyak set-set soalan untuk awak lalui. Okey. Dalam soalan kertas 3, kita ada, ini markah tidak tetap. Ya, markah tidak tetap. Dan bilangan soalan juga adalah tidak tetap. Kadang-kadang ada 7, kadang-kadang ada 8, ada 9, ada 10. Okey. Peruntukan markah juga berubah-ubah. Saya ingatkan awak, kita pernah 2015 pelajar kita tidak jawab soalan akhir. Saya ingatkan semua pelajar jawab sampai dia tulis kertas soalan ini tamat. Ini kerana awak
masuk terlalu banyak bahan sampai tertutup kertas soalan, tak buka tengok belakang. Walaupun telah dimaklumkan oleh ketua pengawas awak ada 9 soalan, 8 soalan, tapi pernah pelajar kita keluar-keluar, cikgu, tak jawab soalan 9 kat belakang, cikgu. Tak perasan. Sayangnya cikgu dah banyak markah tu ya. Dekat belakang tak jawab. Okey. So lihat. Lazimnya soalan 1, 2, 3, 4 ke berdasarkan buku teks. Soalan akhir ini memerlukan kepada kebat. Okey, soalan akhir. Okey, so selalunya begitu. Okey. Jadi mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan pengenalan. Okey, tadi ada kita belajar tentang konflik, tentang tu. Okey, ada apa-apa awak nak tanya pengenalan dalam soalan ini? Okey, mungkin pelajar Okey, ada masih ada keraguan macam mana nak jawab pengenalan? Pengenalan ke konflik ke apa ke? Okey, boleh tanya cikgu? Okey, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Nisa. Okey, Nisa. Cikgu, kalau konflik ni hanya untuk perang je ke? Oh, bagus soalan ya. Konflik kan tadi dalam tema dia tanya Perang Dunia I. Okey. So, konflik ini perang sahajakah? Okey. Konflik kalau kita tengok kamus Dewan, dia kata perbezaan ideologi, perbezaan pendapat. Okey. Yang mana boleh konflik ini berlaku dari segi ekonomi, konflik juga boleh berlaku dari segi kemanusiaan, dan konflik dari segi politik boleh mengakibatkan peperangan dan sebagainya. Tidak ada salah untuk awak menyebut 1-2 baris tentang konflik maksudnya. Okey. Jadi pengenalannya awak boleh lihat sama ada di sini ataupun pada 9.1. Jelaskan latar belakang tercetusnya Perang Dunia Pertama. Terus boleh. Ataupun dia boleh tanya jelaskan tentang konflik antarabangsa. Ataupun apakah maksud konflik dunia. Boleh juga. Ya. 5 markah selalunya. Okey. Latar belakang Perang Dunia Pertama. Kenapa dianggap the Great War? Boleh juga. Okey. So ini antaranya. Tumpuan kita. Faktor Perang Dunia Pertama, faktor Perang Dunia Kedua, kesan Perang Dunia Pertama, kesan Perang Dunia Kedua, faktor dan kesan, dan juga perang-perang kesannya. Termasuklah Perang Dingin. Okey? Ini dalam buku teks awak. Okey. Tumpuan. Okey, ini saya maklumkan. Kalau soalan perbandingan, jangan buat table. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Perang Dingin, tumpukan juga. Okey, tumpukan juga. Okey, faktor tercetus, perang, huraikan kesan. Kalau tak tanya direct kesan, mungkin soalan kata perang meninggalkan kemusnahan. Buktikan. Sebenarnya soalan bertanyakan kesan. Okey, kemunculan blok. Begitulah seterusnya. Okey. Okey, ada apa-apa anak murid cikgu nak tanya? Ada siapa ada soalan? Ada siapa ada soalan? Okey. Cikgu, saya ada soalan. Amirul Haziq. Yang tak tagging lagi itu. Lepas ni dia akan buat, cikgu. Dia akan buat. Okey. Okey, Haziq. Cikgu, saya ada kawan ni, dia tak macam ini tanya. Kalau dia tak boleh jawab soalan tu, boleh ke kita main lompat-lompat soalan, cikgu? Oh, lompat-lompat. Tak boleh. Macam tadi saya kata ada nombor 1, nombor 2 kan? Okey, lazimnya kita jawab soalan yang kopi daripada buku teks dahulu. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey, kemudian awak nak lompat ke soalan rumusan atau iktibar kerana itu mudah bagi awak. Terutama sekali bagi calon-calon biasa, sederhana, dan juga calon yang bimbang tak cukup masa dan sebagainya. Awak boleh lompat. Ya, awak boleh lompat ke soalan-soalan tersebut. Pastikan menulis nombor soalan. Pastikan menulis nombor soalan. Paling penting. Okey, nombor soalan. Awak nak lompat kan? Tulislah nombor 6. Tak digalakkan tetapi dibenarkan. Okey, kepala ayat. Adakah PBB berjaya? Okey, PBB berjaya, buktikan. Okey, kepala ayat ada, ayat lengkap ada fakta, ada huraian, ada penanda wacana. Di samping itu, ada perenggan. Okey. Patuhi markah. Berapa markah cikgu tak tahu. Okey, patuhi dia. Okey, seandainya tak boleh buat ayat lengkap, masih boleh diterima. Masih boleh diterima.
Okey, ada Yang soalan penting ada lain? poin-poin dia, cikgu. Ya, ada poin dia. Asal awak boleh menjawab. Ada soalan lain? Okey, tadi Amirul dah tanya. Siapa? Akil Fikri nak tanya ke? Okey. Saya je cikgu. Okey. Cikgu, macam mana kita nak bezakan iktibar khas dan iktibar khusus? Okey, bagus soalannya. Saya pun ada okey. Kalau kita lihat ya pada iktibar tu. Sikap tolak ansur ini adalah iktibar khusus. Jadi iktibar ini fokusnya kepada sikap tolak ansur dan toleransi. Fokuskan jawapan awak iktibar itu kepada kedua-dua ini. Contohnya bagaimana mengelak perang, perundingan, menghormati kedaulatan. Berbeza dengan iktibar yang tidak fokus kepada tolak ansur dan toleransi saja. Okey. Iktibar khusus dan iktibar khas. ini dia tanya umum. Jelaskan iktibar. Boleh bagi sebanyak mungkin dan lebih banyak untuk awak skor. Betul. Okey, boleh banyak untuk awak skor. Kalau khusus ni macam kita kena fokus untuk toleransi untuk itu saja. Tapi kalau umum banyak iktibar, kebijaksanaan ya, jangan campur urusan negara lain, sertai pertubuhan. Lagi luas awak boleh bagi. Okay. Cikgu, iktibar ni dah masuk soalan kebat ke cikgu? Selalunya kalau dia tanya macam dia kata khusus itu yang tadi ni, awak kena berfikirlah sedikit. Okey. Tapi kalau umum ini, alhamdulillah. Jangan risau, selalunya permakahan membantu calon. Ya. Okey. Okey. Alright, dah terjawab tadi untuk siapa? Akil Fikri. Okey. Ada soalan lain? Okey, soalan lain siapa nak tanya? Okey, ni peluang untuk tanya untuk ya. tanya. Tak lama lagi ni nak duduk sejarah ni. Ada soalan lain? Rumusan ke apakah? Okey. Cikgu. Ya. Ada Kalau Ria. untuk berbentuk fakta, tapi kita tak ingat, boleh huraian kita tu membantu tak untuk memberi markah? Tak ingat fakta. Okey, ingat huraian saja fakta. Okey, sebenarnya kita tak boleh nak pastikan ini fakta, ini huraian. Itu adalah tugas pemeriksa. Awak jawab saja. Jangan awak fikir ini fakta, ini huraian. Okay, selalunya fakta, huraian awak jawab saja. Pemeriksa akan tentukan ini fakta. Kadang-kadang huraian boleh menjadi fakta. Fakta itu kadang-kadang merupakan huraian. So jangan fikir. Ya? Jawab. Okay, tak cukup masa pun tulis juga. Okey. Okey, soalan lain? Alright. Soalan lain? Okey. Okey, nampaknya macam tak ada soalan ya. Semua dah faham ya? Cikgu, saya ada satu lagi. Soalan terakhir dari Wani Zuddin. Cuba silakan. Kalau untuk soalan rumusan tu, boleh tak saya ambil rumusan dekat bahagian paling akhir dalam bab 9? Okey, bagus soalan itu. Cikgu dah baca rumusan bahagian akhir. Pada pendapat cikgu, tidak begitu digalakkan mengambil rumusan dalam bahagian akhir buku teks tersebut. Kerana agak lari sedikit dengan fokus. Elakkan mengambil rumusan tersebut. Bagus soalan itu ya. Membantu calon-calon untuk membaca. Elakkan ya. So ini adalah rumusan yang dicari. Okey, ini adalah proses tagging. Okey, proses tagging. Di mana pelajar kita, sini awak tertagging. Tengok ni ya, Hauzik. Jangan tak tagging, Hauzik. Tengok ini Kamil. Telah membuat tagging. Okey. Di rumah juga ya, Cikgu Masita membantu anaknya tagging. Cikgu Faiza, Cikgu Ruzi ya. Mereka akan datang tagging. Bawa anak di sekolah. Sekolah adalah ladang pahala. Ya, betul. Okay, kita akan bawa cikgu, bawa parents, semua datang. Ya, untuk kita briefing. Ini sebelum COVID dahululah. Ya. So mereka datang dan kita akan tagging bersama-sama pelajar, ibu bapa ya, satu kerjasama yang bagus di sekolah. Usaha untuk tagging ini bukan kerja mudah. Ya? Okey, jadi memang cikgu menggalakkan pelajar untuk tagging ni ya cikgu? Hampir mewajibkan. Mewajibkan, okey. Masuk dalam tak tercari-cari. Okay, so kita tagging ini faktor, ini kesan, ini rumusan. Terus kopi. Betul cikgu. Baiklah cikgu, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya cikgu untuk kertas sejarah 1 dan 3. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin cikgu ada pesanan kepada anak murid cikgu dan juga pelajar di luar sana untuk sejarah kertas 1 dan 3 ini cikgu. Okey, kertas 1 pastikan menanda 40 soalan dihitamkan. Kertas 3 pastikan menjawab semua soalan. Jangan tinggal kosong, jangan give up. InsyaAllah anda boleh menguasainya.
Itulah dia kata-kata daripada Cikgu Sharifah, Cikgu Sejarah dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada pelajar semua. Wan Izzuddin, Akil Fikri, Nisa Fatini, Akif Kurus, Amirul Haziq dan juga Nurul Adawiyah kerana bersama dengan kami sampai ke penghujungnya. Dan Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk kertas sejarah dan kertas subjek yang lain. All the best, okay? Okey, terima kasih juga Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Alright, jadi anda yang di luar sana jangan ke mana-mana kerana selepas ini Wani akan bersama dengan Cikgu Sharifah. Kalau nak tahu tips dan teknik untuk sejarah kertas 2, jangan lupa untuk saksikan Road to Success selepas ini. Dan sebelum kita akhiri, Wani nak pesanlah untuk sentiasa jaga SOP, pakai pelitup muka, basuh tangan dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Tapi kita nak saksikan dululah VT ini. Jom! Assalamualaikum. Kepada adik saya, Nur Alia Natasha, saya mengucapkan semoga berjaya dalam SPM 2020. Semoga dipermudahkan segala urusan semasa menjawab peperiksaan nanti. Buat yang terbaik, buktikan yang kamu mampu banggakan mada Allah. InsyaAllah. Good luck.